Limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar Warna Pagi yang diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Hubungi 0389263434 atau layari islamic-relief.org.my untuk menyumbang menerusi dana wakaf air Somalia yang dibangunkan oleh Islamic Relief Malaysia kerana 1.5 juta rakyat Somalia menjadi pelarian di tanah air sendiri akibat kebuluran. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ya, dan alhamdulillah kita kembali pada waktu itu ni untuk kita ikuti segmen Inspirasiku. Dan bersama dengan tetamu kita pada waktu ini insyaAllah untuk kita teruskan segmen kita yang ditunggu-tunggu ya Pian, setiap hari Selasa. Betul. Selalu nampak beliau lalu lalang di IKIM sekali-sekala untuk menghadiri mesyuarat ahli lembaga pengarah. Itu kita kat sini lah kan betul. Tapi beliau sebenarnya kalau dibaca kisah kehidupan beliau, subhanallah, penuh inspirasi. Dan hari ini kita nak bongkar, subhanallah, bukan bongkar lah, kita nak kongsikan kisah hidup, pengalaman dan inspirasi yang berbahagia Engineer Dr. Haji Muhammad Fuad Abdullah, ahli lembaga pengarah IKIM. Assalamualaikum Engineer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar kita? Sihat ya? Alhamdulillah bikhair. Terima kasih sebab sudi datang ke Konti dan juga bersama Mas dan Pian pagi ini. Kita juga bawakan perkongsian ini secara langsung ataupun live di Facebook kita. Boleh anda saksikan juga segmen Inspirasiku. Seri wajah Engineer kita pagi ni. Kata semalam ada meeting sampai malam, tapi hari ini datang juga ke Konti IKIM FM bersama kita. Tapi pun terima kasih, dan kita nak korek sikit lah kisah hidup engineer. Mungkin ada juga perkara yang kita pun tak tahu pun sebelum ni, ada pendengar lain pun tak tahu sebelum ni. Tapi hari ni kita nak korek banyak-banyak lah daripada engineer. Boleh ya engineer? InsyaAllah. Tapi mungkin untuk permulaan engineer, boleh ceritakan sikit lah latar belakang engineer. Sebab kita pun tahu engineer dilahirkan dalam keluarga berbangsa Cina ya, yang bukan Islam. Jadi mungkin engineer boleh ceritakan sikit latar belakang masa kecil macam mana kan, dibesarkan macam mana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih DJ Mas Pian. Terima kasih banyak kerana menjemput saya pada pagi ini. Assalamualaikum juga pada sedang pendengar sekalian yang sudi tune in pada IKIM FM. Saya dilahirkan di Bagan Datuk, Perak, belajar di sekolah Melayu. Saya tak tahu mengapa bapa saya hantar saya ke sekolah Melayu. Saya tak sempat nak tanya dia. Agaknya mungkin saya kadang-kadang bila cerita tentang, banyak orang tanya macam mana masuk Islam, saya kata kadang-kadang Allah SWT mungkin dah tentukanlah jalannya. Sebab saya tak tahu kenapa saya dihantar pergi sekolah Melayu. Padahal saya ada lebih kurang 26 adik-beradik. Subhanallah, ramai. Mak lain-lain. Ada mak banyak lah. Ramai lah, meriah lah adik-beradiknya tu. Jadi oleh kerana saya masuk sekolah kebangsaan, saya berkenalan dengan agama Islam. Saya ingat lagi masa saya masuk sekolah kebangsaan, saya tak tahu bila saya mula boleh cakap Melayu. Sebab masa kecil sebelum sekolah biasa berbicara. Biasalah. Sebab saya lahirkan dalam keluarga bukan Islam. Mak saya Cina, bapa saya pun Cina. Tapi bila saya dihantar sekolah Melayu, saya tak tahu bila saya tiba-tiba saya boleh cakap Melayu. Sebab kawan-kawannya. Kawan-kawan tu Dan saya ingat masa JAS 1, saya ingat peristiwa ni kerana bila saya pergi sekolah, kenapa cikgu bagi saya tanggungjawab. Dia macam nak bagi saya tanggungjawab, suruh pergi cari, kan ada buluh, pokok buluh. Dia suruh pergi ambil patahkan pucuk apa yang buluh tu, bawa sini, saya nak jahit rotan. So saya yang kena pergi ambil pucuk buluh tu untuk rotan. Kemudian lagi satu perkara yang agak aneh, yang saya tak rasa aneh masa tu, tapi aneh sekarang ni, fikir balik lah. Apabila kita orang masa tu belajar agama, dan mak saya tak pernah menghalang, melarang. Saya pun belajar lah, Bagan Datuk kan, kampung kecil. Saya pun belajar. Tapi bila dah belajar, ustaz tu dah mungkin 2-3 bulan macam tu, dah tu penggal mungkin, dia kata okey, siapa yang dah hafal surah Al-Fatihah, surah ni doa iftitah, datang sini. Siapa yang belum, pergi kat sana. Lepas tu
yang dah hafal ni mungkin dalam 5-6 orang gitu. So dia pecahkan pada kumpulan lah. Jadi saya ni kena lead satu kumpulan sebab saya dah hafal. Tapi yang peliknya saya tak tahulah masa tu, saya tak tahu benda tu pelik. Tapi saya dah hafal dan ustaz pun nak outsource apa ni, dia buat kumpulan. Saya kena ambil satu kumpulan, saya kena ajar. Masa tu je satu. Subhanallah. Tapi yang penting di sini ingat saya ingat peristiwa tu. Betul, darjah 1 tu Pian. Kemudian kami di Perak ada sekolah kebangsaan Jahanam, kita ada periksa agama kan, jabatan agamanya periksa. Jadi saya mak saya pun tak kata apa, bapa saya pun tak kata apa. Bila ustaz kata nak ambil periksa, siapa nak periksa, saya pun join je lah orang. So ambil periksa. Tapi saya dapatlah pangkat 2 lah, pangkat 2 je. Tapi dalam tu ada baca Quran, dia ada satu markah untuk Quran. Saya tak disuruh baca. Tapi saya tengok dia bagi saya 50%. Dah ada markah. Dah ada markah walaupun tak disuruh baca. 50% dia bagi. Tapi saya rasa tak betul 50% bagus. Sebab tak suruh saya baca. Dia bagi saya 100. Sebab engineer dah hafal. Sebab tak, maknanya dia keluarkan subjek itu. Tapi saya diberi 50%. Okeylah, saya dapat pangkat 2. Dan saya baca sijil tu. Kemudianlah masa tu mungkin saya tak baca. Kemudian saya baca, antara benda yang tercatat di bawah sijil itu ialah semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada pemegang sijil. Masya Allah. Siapa? Ustaz yang tulis tu? Bukan, dia dalam sijil tu memang tercetak. Sijil tu memang sijil daripada pejabat agama Islam dan memang dah rasmi. Ada dicetak. Memang dicetak macam tu. Masya Allah. Antaranya ialah semoga Allah SWT memberi taufik hidayah pada orang yang maknanya terus dan sebagainya. Saya lepas Jahanam di Bagan Datuk, saya masa tu dipilih, saya antara mungkin top student lah. Jadi kami 2 orang dipilih untuk masuk periksa khas. Masa tu zaman yang Pian dengan Mas Lina belum dilahirkan. Tahun 1965. Belum. Pasti masa betul. tu ada periksa kat UPSR tak ada. Jadi ada satu periksa yang kementerian adakan untuk memilih pelajar untuk masuk sekolah asrama. Masuk tu sekolah asrama ada mungkin ada 5 buah je. Jadi antara yang daripada sekolah Melayu yang boleh pergi sekolah asrama penuh ni ialah 2 je. Sekolah Tuanku Abdul Rahman dengan sekolah Tok Abdul Razak untuk lelaki. Untuk perempuan sekolah Tuan Fatimah. Jadi ada 3. Yang pergi sekolah putih MCKK Tengku Kursyah lah, lelaki dengan perempuan. Kemudian baru datang Sri Putri dan Alam Syah. Jadi saya dipilih masuk periksa tu. Jadi alhamdulillah saya rasa mungkin kalau cikgu ada prejudice mungkin dia tak pilih saya lah. Tapi alhamdulillah cikgu memang adil dan juga dia pilih yang siapa layak, yang sepatutnya yang layak, dan saya terpilih untuk mengambil periksa. Dan alhamdulillah ambil periksa dan saya dipilih untuk masuk sekolah Tuanku Abdul Rahman. Jadi saya duduk dengan Melayu. Dan ini 90% 99% di STAR tu masa tu ialah pelajar Melayu. Pelajar Melayu. Dan engineer masa tu masih juga mengambil pendidikan Islam sebagai salah satu subjek. Sebab dari sekolah dari darjah 1 dah boleh hafal kan. Tapi yang pelik, masa sekolah rendah kita tulis semua dengan Jawi. Sampai satu buku nota tu. Kita salin apa yang ustaz tulis tu semua dengan Jawi. Bab solatnya, puasanya, zakatnya, haji semua kita salin. Dalam buku nota yang ada tebal, kulit tebal tu. Tapi bila pergi sekolah menengah semua boleh tulis Rumi. Saya semua orang tulis Rumi je. Tapi problem masa tu macam sekolah asrama penuh ni saya polisi kerajaan ialah untuk menggalakkan pelajar membuat sains dan terutamanya dalam bidang kejuruteraan dan medik dan sebagainya. Jadi agama ni bukan diberi perhatian sangat. Sampingan lah masa tu. Satu subjek yang dibelajar tapi tak ada periksa. Tapi tetap dapat diikuti. Sini dapat ikuti dengan alhamdulillah cemerlang dan dengan penuh minat walaupun masa tu masih lagi saya rasa guru dan kawan-kawan panggil Yo Kiat
Hian. Panggil Kiat. Kiat Panggil Kiat. Oh, panggil Kiat. Sebab masa saya suara rendah, cikgu tanya saya, apa yang kita nak panggil you? Subhanallah. Saya kata tak tahu apa. Kita panggil Kiat je lah, senang dia. Okey lah. Even family pun, keluarga pun panggil di sini. Keluarga saya panggil nama saya lah. Hian tu Hian. Dia panggil. Subhanallah. Itu dia minat, bagaimana minat mendalam engineer dalam bidang Islam, itu agama Islam masa itu sendiri. Kecil lah. Masa kecil zaman di sekolah menengah sebenarnya, masa kat sekolah asrama ni, sebab bi'ah dia begitu kan. Masa bulan puasa, sebab pakai loceng kan. Loceng tring sahur. Jadi engineer pun puasa. Saya pun puasa. Sebenarnya kalau di sekolah saya memang puasa sebab senang kan, maknanya ikut je. There's no issue. Wah. Tapi masa saya di rumah pun saya puasa juga. Ya. Di rumah pun saya puasa. Sebab dah biasa. Jangan lagi. Tak puasa je tapi solat tak. Yelah. Tapi mak ayah tak ada kata dah masuk. Tidak mempersoalkan apatah lagi ahli-ahli keluarga yang lain. Kejap lagi kita akan tanyakan macam mana pula saat menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kabarnya lepas melanjutkan pengajian ke UK, lepas tu barulah diketuk pintu hati engineer untuk memeluk agama Islam. Dan perjuangan dakwahnya juga bermula di situ dengan macam-macam cabaran dihadapi. Kita akan ajukan soalan berikutnya pada yang berbahagia engineer Dr. Haji Muhammad Fuad Yoh Abdullah. Anda juga boleh ajukan soalan anda. Hubungi kami 0362051500 atau WhatsApp kita 0112900404. Rehat seketika, kembali sebentar lagi di Warna Pagi. Hikmah FM pilihan utama anda. Dalam bidang pentadbiran negeri, Sultan Omar, Sultan Terengganu ke-9 menubuhkan beberapa jabatan penting untuk membantu baginda melaksanakan tugas kepemimpinannya. Antara jabatan tersebut termasuklah Dewan Ulama, iaitu badan tertinggi dalam kerajaan yang berfungsi sebagai tempat rujukan dalam semua bidang dan permasalahan yang timbul dalam negeri. Selaku Syekhul Ulama, Tuku Tuan Besar merupakan orang pertama yang dilantik sebagai Ketua Dewan Ulama ini. Peranan ulama di bawah pimpinan Tuku Tuan Besar yang meliputi bidang politik dan pentadbiran serta hubungan baik golongan itu dengan umara menjadikan Terengganu sebuah negeri yang maju. Ulama Terengganu termasuk Tuku Tuan Besar berjaya meletakkan syariah sebagai perlembagaan negeri. Selain itu, semasa pemerintahan Sultan Omar, beberapa hukuman menurut Undang-Undang Islam dilaksanakan. Tuku Tuan Besar meninggal dunia pada 22 Januari 1878 dengan meninggalkan generasi yang memiliki kewibawaan tinggi bagi meneruskan perjuangan membentuk masyarakat Islam yang mencintai agama serta nilai mulia dalam kehidupan. Mak, nak tak telekong Siti Khadijah? Ramai yang puji telekong ni berkualiti dan sangat selesa untuk bersolat. Alung ni, mestilah mak nak. Dah lama teringin. Tapi tak mahal ke lo? Tak adalah mak. Lagipun Siti Khadijah nak buat mega clearance sale di Alamanda Putrajaya 2 hingga 8 Oktober ni. Diskaun sehingga 40%. Tapi kena cepatlah mak, nanti habis pula. Kalau macam tu, Alung bawa mak ke sana ya? Jom meriahkan mega clearance sale di Center Court Alamanda Shopping Mall Putrajaya pada 2 hingga 8 Oktober ini. Layari sitikhadijah.com untuk info. Lahad Dartu 107.3 FM. Baik, Alhamdulillah kembali bersama Mas dan Pian dan juga yang berbahagia Engineer Dr. Haji Muhammad Fuad Yoh Abdullah, tamu kita untuk inspirasiku pagi ini. Dan tadi sikit pun kita dah berinspirasi ya. Itulah dia satu dah boleh menghafal doa iftitah dan sebagainya. Kita dah besar kadang masuk sekolah mendengar, cikgu tanya, ustazah tanya, baca doa iftitah. Yang mana? Kita boleh baca doa kunut masa tu, Engineer Subhanallah, Engineer itu kisah yang sangat menarik. Ramai juga yang turut mendoakan yang baik-baik pada Engineer pagi ini di Facebook Live kita. Terima kasih yang menonton secara langsung di Facebook IKIM FM pagi ni. Okey,
Dan kita nak bawa sikit lah, kita habis sekolah menengah kan, kita nak bawa ke universiti pula. Dan engineer sebenarnya belajar di Scotland. dalam England dulu. Southampton dulu. Southampton dulu. Dalam bidang kejuruteraan. Elektrik. Itu tahun 1977. Lepas tu ambil master pula dalam Master of Philosophy dalam electrical engineering, tapi nama dia macam doktor filosofi lah. Okey, maaf kami tak sambung lagi. Nama degree je lah. Masya-Allah. Maknanya dah merantau ke negara orang. Mungkin di situ juga dikabarkan doktor mendapat hidayah memeluk agama Islam. Macam mana kalau boleh cerita di samping kecemerlangan akademik tu juga? Ya, betul. Saya sebenarnya kalau kata hidayah, mungkin saya masa kecil tu saya sebelum tu lagi masa saya sekolah rendah saya tengok saya banding orang Melayu, orang Islam macam ni dia punya budaya itu. Keluarga saya tak nak kata orang Cina, tapi keluarga saya ni ustaz kata macam judi haram. Tapi saya tengok keluarga saya suka main nombor ekor. Yalah, biasa kan. Nombor ekor ni dia orang main setiap kali kalah kan. Jadi bila waktu macam ada keluar nombor waktu racing, dia race kuda ni. Lepas tu petang tu dia ada nombor keluar lah. Saya dengar je dia orang bincang kan. Mak saya, mak saudara saya semua lah. Alamak, dia kata miss 1 point kan. Saya kata setiap kali miss je. So yang kena tak banyak. So kata ni rugi banyak ni. Lepas tu saya dengar ustaz punya cerita, ni judi haram. Jadi saya berbanding lah. Mungkin saya mula tertarik masa tu. Tapi zaman itu bukan mungkin zaman sekarang, dari segi information mungkin tak banyak. Orang nak cakap pasal Islam pun tak banyak. Betul. Kawan-kawan saya sampai sekolah menengah pun, saya pernah lepas ada macam gathering lah, alumni antara kawan-kawan saya pernah sebut pada orang 1 tahun tu, saya kata masa kat sekolah tu tak ada, none of you actually talk about Islam to me. Lepas tu ada seorang tu, kawan saya tu, dia datang pada saya lepas saya berucap, dia suruh saya berucap, saya cakap lah kan. Lepas tu dia datang pada saya, dia kata, dia ni orang Perlis lah. Dia kata aku bukan tak fikir masa tu aku nak cakap pasal Islam tau. Tapi aku takut, biar aku cakap pasal Islam, hang tanya aku jawab apa soalan aku tak boleh jawab, hang lagi teror pada aku. Saya kata dia ada maknanya disadvantage dari segi persepsi. Persepsi kawan dia kata, dia ingat saya ni dia lah maknanya sebab masa tu engineer merupakan pelajar cemerlang. Akademik cemerlang. Jadi belajar semua cemerlang. Jadi orang nak cakap tu, dia kata dia takut, dia kata. Ketak. So agaknya itulah maknanya saya tak dapat maknanya penerangan saya pun tak tanya. Aku lihat saya masa sampai saya pergi sekolah tuan peraman, daripada remove class ni tukar bahasa Melayu pergi orang putih, sampai ke tingkatan 6 atas, maknanya saya 8 tahun penuh cukup saya punya maknanya masa di sekolah menengah tu 8 tahun. Lepas tu saya alhamdulillah, saya sebenarnya sebagai seorang bukan Bumi Putra masa form 5 saya minta beasiswa, minta juga. Tapi tak dapat. Bukan Bumi Putra. Sebab bukan. Sampai tingkatan 6 tu minta lagi. Tapi dia kata tak tahulah dapat. Tapi alhamdulillah akhirnya JPA agaknya masa form 5 saya minta agak JPA tak dapat. Minta ada marah. Tapi dia orang tak cakap saya kata jangan minta. Dia suruh minta juga. Yalah, sekolah suruh minta lah, masuk test exam semua. Lepas tu tak dapat form 5 lah. Tapi masuk form 6 saya minta lagi. Tapi alhamdulillah akhirnya agaknya Allah SWT dah nak bagi saya rezeki. Saya dapat pergi ke UK lah, pergi ke Southampton tu buat degree. Tajaan marah ya? Tajaan tak? JPA. Maka tu saya kerja dengan JKR lepas graduate tu. Dan di sana ialah saya memang masa form 6 tu saya best student, form 5 pun saya best student, MCE saya best student. Iran ada, orang India semua ada ni. Arab pun ada kan, Jordan semua. Saya kata terror orang semua ni kan. Tapi bila masuk penggal pertama,
saya rasa okey je. Tapi first year saya dah best student. Lepas tu final year pun saya best student. Southampton Katanya best final year student Saya dapat first class. Jadi maka tu bila saya balik masuk, saya kena masuk kerja JKR lah. Masuk balik kena JKR. Saya masuk JKR. Jadi saya bila orang first class tak ramai masa tu lah. Sekarang ni mungkin dah ramai lah. Jadi bila tak ramai ni, macam pengarah yang masa tu, dia terima saya, dia macam dia tanya berapa orang yang dapat first class. Saya kata dapat Malaysia berapa orang dia punya kelas. Saya kata Malaysia kami ada 3 je dalam kelas tu. Dia orang dapat, ada yang first class tak ada, yang kami 2 je. Saya seorang dengan Mak Salim. Jadi mungkin situ, maka tu saya ada cerita tadi mana bila saya minta belajar bahasa Arab dengan pengarah saya tu, dia seorang India masa saya. Saya minta saya nak baca bahasa Arab di Intan. Sebab Intan ni buat bahasa Arab. Masa tu Pandang Timur, Jepun semua ada. Tapi saya nak pergi belajar bahasa Arab. Dia part time, dia lepas pejabat lah. Pukul 4 sampai 4:30, 5 lah, pukul 5 sampai pukul 7 tiap-tiap 2 kali seminggu. Datuk Ismail Kamal lah, Datuk Ismail Kamal, dia masa betul belum Datuk lagi. Dia yang mengajar di Intan masa tu. Saya pergi belajar bahasa Arab. Setahun. Ambil periksa lah. Dapat cemerlang. Dapat cemerlang tapi bila cakap tak boleh, baca pun tak boleh. Bila tak boleh, saya kata kena pergi belajar di tempat orang yang bercakap di negara Arab, baru boleh ada suasana untuk membantu kita baca. Maka saya pergi Jordan. Di England ni, dia cabaran masa tu, kalau tahun 70 tu zaman hippies lah. Zaman hippies, zaman apa lagi ni. Besar cabarannya. Tapi engineer tak ada terpengaruh dengan ada masa first year saya pergi. Sebab geram sangat, saya simpan rambut panjang. Sempat. Kena tengok ni. Adalah pengalaman. Ada gambar? Ada gambar. Ada gambar. Tapi bila saya tunjuk ke anak saya, dia heran. Dia ni dulu bila masa kat sekolah tak boleh dulu first year, lepas tu dah tak ada. Itulah sekali. Boleh tak engineer ceritakan bagaimana detik-detik menyebabkan engineer waktu di UK mengucapkan syahadah? Sebenarnya saya mengucapkan syahadah ni sebenarnya masa sekolah lagi saya dah mengucap syahadah. Di sekolah. So tiap hari mengucap tapi subhanallah. Tapi bukannya resmi. Secara rasminya lah. Bukan rasmi. Sebab masa tu saya fikir, saya sebenarnya tak tahu. Bila saya masuk Islam, saya tahu, saya dengar mak bapak mungkin tak setuju saya nak belajar susah. Saya fikir masa tu, saya kata nampaknya saya kena dah independent, saya dah kerja, agaknya barulah boleh saya buat keputusan sendiri. Buat keputusan tu. Maka saya tunggu sampai saya graduate. Saya graduate tahun 77. Saya balik masuk ke JKR. Ada kawan di JKR, saya punya senior masa kat sekolah juga, dipanggil saya. Bukan saya pergi jumpa dia, kawan sekolah. Saya pergi ke JKR, siapa kawan kan. Jumpa senior kan? Jumpa senior. Masa tu dia jutera awam. Saya jumpa dia, masa dia tanya saya very direct. Dia kata, bila hang nak masuk Islam? Dia dah nampak. Dia macam jok-jok ni, dia kisah biasa dah sekolah kan. So dia sekali jumpa dia cakap, bila hang nak masuk Islam? Saya pula jawab masa tu, InsyaAllah sebelum Ramadan akan datang. Actually Ramadan akan datang tu mungkin dalam 6 bulan lah, 6-7 bulan gitu. Tapi saya pun dah lupa lah tu. Lepas tu bila Syakban, dia call saya. Subhanallah, dia ingat. Ini Syakban dah ni. Ramadan dah dekat ni. Bila lagi? Dan saya kata okey, next Jumaat lah. So malam Jumaat buat arrangement. Pergi, dia kata okey, saya akan bawa pergi Tok Guru saya apa ni semua ke masjid. Masa tu masjid Kelanggit di Kuala Lumpur ni. Lepas solat maghrib, guru tu dia ada kelas. Lepas tu dia kata, you datang lepas Isyak kita buat majlis. Buatlah majlis lepas Isyak tu. Jadi Tuan Guru ni kira orang dah berumur. Dia ambil kertas putih tu, dia pun tulis dengan tangan dia pelan-pelan. Dia kata, okey, nama tulis saya mengaku saya memeluk agama Islam dengan redha hati, tak ada paksaan semua kan. Lepas tu tanya, dan juga memilih nama. Betul? Nama. Okey, apa nama? You dah ada nama ke? Tak ada, Ustaz, Tuan kan, tak ada.
Oh, tak ada ya. Lepas tu dia tanyalah sebab ada yang dengar ceramah anak murid dia tu, dia tanya, apa nama kita nak bagi kat dia ni ya? Jadi ada orang angkat tangan dekat Masjid Kelanggit tu. Dia kata kita bagi nama Yusuf lah. Lepas tu lagi seorang tak setuju. Seorang angkat tangan, dia kata tak setuju. Dia kata, Tuan, usuk kita dah bagi dah nama tu minggu lepas. Subhanallah, ramai. Registry dah rekod. Lepas tu ada orang lagi ada, kita dah bagi ni Fuad lah. Macam mana Fuad boleh setuju? Setuju je lah. Okeylah kita bagi Muhammad Fuad lah. Setuju lah. Senang mudah je. Lepas tu bila saya balik kampung dekat Beranak, ada kawan-kawan dekat Beranak lah. Ada seorang tu nama dia Pian juga. Dia kata, apalah kau ni? Engkau boleh pilih nama sendiri. Pilihlah nama sedap-sedap. Syahri Zaila ke dia. Apa nama Fuad je? Koman lah. Nama ni. Alhamdulillah lah. Saya kata, udah. Tak ada masalah. Tapi maknanya tak ada makna. Yang penting ada makna. Makna yang baik. Muhammad Fuad. Subhanallah. Terima kasih Zina sudi kongsikan cerita juga yang bukan senang nak dengar. Betul. Biasa dalam mesyuarat ahli lembaga perkara takkan ini nak cerita ni kan. Hari ni subhanallah kita dapat cerita dan kongsikan inspirasi bersama. Kejap lagi kita nak tanya pula pasal cabaran-cabaran yang Izini hadapi dengan kecemerlangan kerjaya pengajian, kerjaya dan juga bila memeluk Islam bagaimana cabaran berdepan dengan keluarga dan juga minat dakwah tu dan juga pengajian Islam tambah-tambah lagi sampai ke Aberdeen sambung PhD untuk ke bidang ketamadunan Islam nanti kita akan sambung lagi insyaAllah bicara kita dan anda boleh terus ajukan soalan kepada yang berbahagia Engineer Dr. Haji Muhammad Fuad Yu Abdullah pada pagi ini. Ya, insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Anda boleh hubungi kami 0362051504 dan juga WhatsApp kita. InsyaAllah 01129004 terus dengar Warna Pagi. Hikmah FM pilihan utama anda. Tahukah anda menurut ahli tafsir nama sebenar Nabi Idris adalah An-Nuh ibnu Syith ibnu Adam alaihissalam. Datuk kepada Nabi Nuh, baginda digelar Idris daripada perkataan Darosa disebabkan ketekunannya mengkaji kitab suci berjumlah 33 halaman yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah merakamkan Nabi Idris sebagai pengasas pelbagai reka cipta dan kesenian yang sangat berguna, terutamanya kepandaian menulis dengan pena, seni pembuatan kain dan seni jahitan pakaian baju. Sebelum Nabi Idris, manusia memakai baju yang diperbuat hanya daripada kulit binatang. Nabi Idris juga adalah manusia pertama mengkaji ilmu astronomi dan ilmu matematik. Baginda disebut dalam Al-Quran sebagai seorang Nabi yang siddiq dan Allah telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maksud surah Maryam ayat 56 hingga 57. Oma, Hana, Mama beli susu baru. Wah! Minum Will dan adik, susu kambing yang lazat. Mari minum bersama seronok dia. Jom minum Will dan adik. Penuh dengan khasiat, kurma madu delima. Ada vitamin A, D, E dan K. Jom minum Will dan adik. Jom dapatkan Will dan adik edisi Omar dan Hana. Alhamdulillah. Untuk info lanjut, sila hubungi 019-965-3166, 019-965-3166. Ejen dan stokis diperlukan. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM pilihan utama anda. Kita kembali pada waktu ini untuk inspirasiku masih lagi bersama dengan bagi Engineer Dr. Haji Muhammad Fuad Yu Abdullah, ahli lembaga IKIM. Ahli lembaga pengarah Institut Keselamatan Islam Malaysia dan ramai yang dengar suara engineer lembut, je dengar sejuk atau dengarkan perkongsian inspirasi kehidupan Engineer Dr. Haji Muhammad Fuad Yu Abdullah dan ramai pula kawan-kawan lama yang kata jumpa 2001, jumpa 1998, jumpa di Aberdeen, di Southampton. Subhanallah. Ni pun ada ni katanya masa form 5 tunggu result tu dia tahu juga ni nak ikut azan Jumaat katanya saya ikut ni kisah perkongsian beliau lah sendiri. Dia pun convert juga katanya. Subhanallah. Okey, so sebelum kita cerita tentang kisah dakwah dan juga tadi di sini pun ada sebut sendiri satu perkataan tentang persepsi masyarakat dalam dakwah itu. Kejap lagi untuk sisi lain kita ada sikit lagi. Sekarang kita nak cerita tentang cabaran engineer. Macam mana agaknya? Sebabnya engineer belajar tadi kan kita tengok dalam electrical engineering sebagai
engineer. Lepas tu jurutera. pergi belajar pula ke Jordan dalam bahasa Arab pula tu macam mana bidang Syariah. Ya. Lepas tu Doktor of Philosophy dalam bidang tamadun Islam dari University Aberdeen, Scotland. Ya. Subhanallah. Cabaran. Saya sebenarnya bila saya berkenalan dengan Islam, bila saya balik tahun 77, 78 saya masuk Islam. 80 saya balik ke UK buat masters. Masa saya bekerja dengan JKR, saya lihat orang kerja JKR ni satu kawan-kawan saya lah. Bukannya dia orang tak bagus, dia orang bagus. Tapi masa tu kita orang tak fikir banyak tentang agama ni. Jadi kawan-kawan saya masa saya masuk JKR, kita orang mungkin dalam 7-8 orang begitulah grup saya punya batch tu. Saya datang pejabat, saya tengok setiap hari kita duduk cerita pasal nak beli kereta baru. Alamak. Lepas tu saya kata, macam ni ke kita kerja ni. Lepas tu bila saya pindah ke Ipoh, JKR di Perak, saya pergi meeting setiap bulan dengan pengarah Perak. Dia seorang Cina dan isteri dia tu seorang Australian. Bila kita meeting ke Taiping, masa tu penjara lah, di penjara Taiping, dia pengurusi mesyuarat, saya jurutera elektrik. Jadi kita meeting setiap bulan dengan penjara di Taiping. Bila meeting, lepas meeting tu selalu masa makan dia ada selalu cerita, dia kata, you are still young, you wait until we become like your boss, then you know that we in JKR, we are asked to do everything under the sun. We are it's stressful. You see all the ketua pengarah, they got heart attack, dia kata. Dia takkan saya itu. Lepas tu saya fikir, kalau saya nak jadi saya nak jadi aspirasi, saya nak jadi macam pengarah ni, tapi dia ada macam tak happy kan kerja dia. Jadi attack tu takut. Saya kata dia tak happy. Lepas tu saya tengok pula staf bawah saya, ada juruteknik, ada pembantu teknik sebagainya. Dia orang pun macam tak happy juga. Dia kata, masa tu Cik Fuad bolehlah, Cik Fuad gaji besar. Kita orang gaji kecil, kita orang tak boleh apa. Saya kata, apa hal ni? Atas pun tak happy, bawah pun tak happy. Apa masalahnya? Jadi saya pun fikir, saya kata, nampaknya saya nak ambil cuti pergi belajar. Saya nak pergi fikir, apa masalah? Subhanallah. Saya pun berdoa, pergi UK balik buat master 80. Masa tu saya terus berkenalan dengan orang kata kumpulan dakwah ni lah. Saya memang tertarik. Saya masa tu saya diberi satu tip oleh seorang pendakwah yang nama dia Pak Imad. Dia bagi tip saya tentang Pak Imad ni. Explain tentang pemahaman apa dia la ilaha illallah. Saya dengar, saya macam tertarik lah. Dia kata, begitu maknanya la ilaha illallah. Tapi kita mengucap dah. Tapi tak memahami kan mendalam. Betul. Jadi bila dia kata la ilaha, ilah ni adalah sesuatu yang kita memberikan ketaatan, memberikan kepentingan, masa wang duit kita korban untuk ilah ni. Itu jadi ilah kita. So bila dia explain, dia kata kadang-kadang macam SPM ni jadi ilah kita, macam sekarang SPM. Kalau kita tinggalkan solat, tinggalkan benda lain, SPM saja kita kejar, dia kata itu menjadi ilah. Bila dia kata, saya pun begitu. Jadi saya pun berminat. Maka minat, itu saya kata saya punya engineering ni saya boleh belajar. Dapat first class semua. Formula panjang-panjang pun saya boleh ingat. Lepas tu buat master. Lepas tu, tapi ilmu agama saya tak ada lah. Kenapa Allah SWT bagi saya kebolehan, saya tak gunakan kebolehan saya untuk juga mendapat sedikit ilmu agama. Ilmu engineering. Cemerlang. Saya kata, ini kena pergi. Maka tu bila saya balik, masa saya sebenarnya sebelum balik, saya pergi sekejap di Saudi nak belajar bahasa Arab di Universiti Petroleum di Dhahran. Sebelum saya datang balik Malaysia tu. Tapi tak dapat nak belajar sebab 6 bulan saya duduk di sana. Orang nak belajar cakap putih, pelajar-pelajar situ, kita nak belajar Arab. So tak jadi. Saya pun balik. Balik, maka tu saya masuk belajar di Malaysia. Itu bila belajar bahasa Arab ni, tradisi kita belajar bahasa Arab di Malaysia, itu memang tradisi, dia orang kata sunnah lah belajar bahasa Arab. Belajar sekejap, dalam beberapa bulan, banyak orang give up. Belajar, give up. Macam itulah. Kenapa agaknya sebabnya, dia bila kita belajar, kita tak ada tempat nak praktis. Tak ada siapa nak bercakap. Bila
makin susah. Jadi tinggal kaifa haluka je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka bi khair, itu je. Jadi saya kata kalau nak belajar ni kena pergi satu tempat yang memang betul kita boleh ada suasana, ada bi'ahnya, ada environment yang kita boleh apa. Maka saya kata saya cari tanya ada kawan, dia kata Jordan ni bagus, ada markas logat ataupun markas logat bahasa yang untuk khas untuk orang yang nak belajar bahasa Arab, untuk orang bukan Arab yang belajar. Saya pun alhamdulillah pergi. Bila dah pergi sana, saya pun rupanya boleh masuk universiti. Saya punya MCE tu, dia orang terima masuk universiti. Jadi saya pun datang balik terjemah apa isi je, pergi sana apply masuk kuliah syariah. Saya sebab MCE saya itu sains. Jadi sains ni boleh masuk sastra punya kursus. Maka saya boleh masuk syariah, saya masuklah. Masuk tahun pertama saya nak belajar bahasa. Belajar bahasa je. Bila saya tengok boleh masuk. Ada orang ada SPM kawan-kawan boleh masuk tahun 1. Saya kata saya masuk tahun 1 lah. Saya belajar bahasa Arab, belajar agama sekali. Kalau sini saya belajar Arab je. Jadi saya kata masuklah. Lepas 1 tahun belajar bahasa Arab, boleh mengangkat sikit. Boleh test lah. Dia bagi test. Test nulis dengan test cakap. Bila dia test, dia kata, okey, boleh masuk tahun 1. Saya masuk tahun 1. Masuk tahun 1, alhamdulillah. Lepas tu, masa tu sebenarnya saya ambil cuti lah. Cuti tambah gaji. Belajar tu. Mencabar tu. Saya ambil cuti tambah gaji. Masa tu biaya sendiri di sini pengajiannya masa tu? Biaya sendiri. Di Jordan memula bayar sendiri. Sebab, tapi alhamdulillah, saya rasa masa tu memang tawakal tu. Tiba-tiba ada orang Syria seorang, orang peniaga Syria yang dia kata kalau you belajar sini, saya akan support you. Saya akan bagi yang mencukupi untuk duduk sini. Kalau you buat keluarga you, saya akan bagi banyak ni. Kalau you seorang, bagus betul. Dia memang masa tu tawakal. Macam apa? Masa tu sampai tanya zakat. Ada orang nak bayar zakat. Ada kawan saya yang masa tu dia jurutera, dia ada company lah. Tanya dia, ada zakat boleh bagilah. Kata, kau ni berterima zakat ni? Aku tengah belajar ni. Aku tak ada income. Masya-Allah. Tu dia bagi. Adalah yang menyumbang juga, membantu lah. Alhamdulillah. Pak Arab payung. Alhamdulillah. Jadi saya rasa masa tu lah mungkin kita kata tawakal, nak keluar nak cari ilmu. Tak fikir. Saya maknanya mencabar diri saya saya kenapa boleh belajar ilmu macam ilmu dunia lah, ilmu engineering, walaupun susah apa semua saya boleh belajar. Kenapa agama saya tak ada belajar, saya kosong. Yang menjadi cabaran tu sebab bila saya pergi bahasa nak buat master tu, kawan saya ni ajak saya pergi duduk dalam satu usrah lah. Dia kata, okey, mainlah join usrah-usrah budak-budak A-level je. Saya masa tu buat master lah. Dia kata, jumpa ni duduk, saya tengah buat usrah ni, datang budak A-level ni. Budak-budak muda tu 18 tahun je. Saya masa tu kira dah 20 lebih lah. Jadi mula start baca Quran. Semua orang baca Quran elok. Saya tak boleh baca. Saya kena eja satu-satu. Baca 5 ayat dalam Baqarah tu. Dalikal kitabul arab. Saya kena eja satu. Da balik atas dah. Lam balik bawah. Li. Saya kena eja satu. Jadi saya telinga dah panas. Dah panas itu. Saya kata, macam saya ni, kenapa saya tak boleh baca ni, dia orang budak-budak ni muda dia boleh baca. Maka saya tu saya pergi Jordan. Antara perkara yang saya cari lah Quran lah. Saya bertalaki dengan Syekh Quran, alhamdulillah. Dan dari baca tersangkut-sangkut tu, tapi lepas tu dibantu semua orang boleh baca. Kalau ada orang kata tak boleh baca, saya tak boleh sebut dha ke, saya tak betul. Sebab saya kalau tidak saya tak boleh lali lah, tak boleh lari, tak boleh. Lali. Sudah jadi lali kan. Tapi boleh dengan izin Allah Taala, dengan latihan memarasah. Kita kena macam kata nak bezakan zai dengan zal tu. Berjam-jam lah kita kena sebut. Zai zal kena sebut 2-3 jam. 2-3 jam, 2-3 hari, okey lah, dapat lah. Berbeza kan. Apatah lagi kita macam lidah makan sama belacan ni pun kadang-kadang tak boleh beza tau. Maka tu saya dengar macam bila kita nak buat announcement ni,
kalau ada bahasa Arab, kalau ada perkataan Arab, kita kena careful. Ya, betul. Jangan kita sebut kufah, kita sebut kufah. Jadi kita kena betulkan sebutan tu dulu, sebab kalau kita ikut je tulisan ejar Rumi kadang tak tepat. Macam Al-Baqarah jadi Al-Baqarah. Jadi salah sebut kena sebab kita itu membantu orang. Okey, dan subhanallah. engineer juga menghafal tahu sebelum nak pergi ke Jordan tu. Apatah lagi boleh menebuk Al-Quran dan hadis untuk jadikan rujukan dan panduan sebab niat menyampaikan. Niat nak belajar bahasa Arab je tapi tak dapat syariah. Kejap lagi kita sisi dakwah. Mungkin pengalaman engineer sendiri dalam dunia dakwah ini sendiri. Kalau dalam kerjaya, subhanallah, menjadi penasihat, menjadi ahli lembaga pengarah dalam pelbagai agensi kejuruteraan di Malaysia, malah di ASEAN sendiri beliau turut menjadi seseorang yang sangat dihormati dalam bidang kejuruteraan, dan dalam bidang agama juga turut menjadi ahli lembaga pengarah, ahli penasihat Mawib sendiri, di IKIM sendiri pun sudah menjadi ahli lembaga pengarah sejak 98 sini ya. Sampai saat ini. Dan dunia dakwahnya akan kita kongsikan sebentar lagi. Tapi kita nak pasangkan satu soalan daripada sahabat pendengar kita. Kita ada Mak Culeha, ada soalan nak diajukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan selalunya penuh cabaran. Mak Cu ingin tahu apakah cabaran yang Tuan hadapi sebelum dan sesudah Islam. Ini ada satu pantun untuk Tuan Jenis. Buah timun dibuat ulam, timun sebiji dikerat-kerat, memilih hidup cara Islam, semoga sejahtera dunia akhirat. Subhanallah. Terima kasih. Siap pantun lagi. Ya, siap pantun lagi. Tak apa. Ini kena jawab lepas ni. Lepas ni. Memang kita nak berpindah ke dakwah pula ni. Dan perkongsian lanjut menerusi segmen Inspirasi Kuliah Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum, saudara dan saudari. Password atau kata laluan perlu dirahsiakan dan tidak boleh dikongsi dengan sesiapa pun. Ini kerana mendedahkan kata laluan boleh membawa kepada kecurian maklumat dan identiti anda yang boleh dieksploitasikan oleh mereka yang berniat jahat. 3 perkara yang perlu diingati tentang penjagaan kata laluan anda. Pertama, jangan sesekali kongsi kata laluan anda dengan siapa pun. Kedua, jangan tunjukkan kata laluan kepada sesiapa pun. Dan ketiga, kata laluan perlu diganti sekurang-kurangnya sekali setiap 6 bulan. Dengan mengamalkan 3 langkah ini, keselamatan kata laluan anda akan lebih kukuh. Saya Lieutenant Colonel Mustafa Ahmad, Naib Presiden Kanan Bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cybersecurity Malaysia untuk IKIM FM. Be smart, be safe. Aku nak kahwin, tapi tak tahu nak berurusan kat mana. Kalau boleh, A sampai Z nak orang lain uruskan, tanpa charge wedding planner. Dengan Felda Disaji, semua majlis bertunang, nikah dan resepsi perkahwinan tanpa charge khidmat wedding planner. Bagusnya. Tempat kahwin macam mana? Jangan risaulah, ada 14 lokasi. Pelbagai konsep milik Felda Disaji sendiri. Pilih saja nak dewan mewah, dewan sederhana, garden wedding, malah catering di rumah pun boleh. Servis dengan makanan dijamin puas hati. Telefon saja 03 2698 8302. Terima kasih. Sekarang juga aku telefon Disaji. IKIM FM. IKIM FM. Pilihan utama anda. IKIM FM. Pilihan utama anda. IKIM FM. Pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda, 99 minit pagi. Warna Pagi diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Seramai 1.5 juta rakyat Somalia menjadi pelarian di negara sendiri akibat kebuluran. Jadi mari menyumbang menerusi dana wakaf air Somalia yang dibangunkan oleh Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 atau layari islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Dan tadi kita dah dengar soalan daripada Mak Cu yang juga kita nak tanyakan berkenaan, sebab kita pun tahu engineer sebenarnya juga penerima tokoh Ma'al Hijrah untuk negeri Selangor. Lepas tahun 2001. Ini kena dapat lagi ni, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Jadi inspirasi sini. Dan kemudian anugerah Saudara Muslim Cemerlang 2009 dan juga yang terkini, kalau ingat lagi kita pernah temu ramai engineer untuk anugerah buku negara 2015 untuk buku The Influence of Islam upon Classical Arabic Scientific Writings and Examination of the Extent of their Reference to Quran, Hadith and Related Text. Tahniah engineer. Mungkin cabaran itu pasti ada, khususnya dalam dakwah dan persepsi masyarakat, khususnya untuk menerima sesuatu daripada seorang saudara baru. Mungkin pernah dihadapi cabaran oleh engineer sendiri. Saya rasa cabaran ni banyak disebabkan oleh orang Islam lagi. Setuju. Saya masa saya pernah kerja JKR dulu, di Sapura Holding, di masa di uniform tu. Saya
masa tu saya pernah cakap dengan seorang pekerja. Saya masa tu kira manager situ lah. Lepas tu waktu dalam pejabat, saya tengah cakap dengan seorang staff lah. Lepas tu masa tu azan. Terus saya ajak dia pergi. Dia kata, jom kita pergi sembahyang Zuhur. Dia marah kat saya. Dia kata, pasal sembahyang, you jangan masuk. Saya sembahyang saya dengan Tuhan. Saya Islam lebih awal pada awak. Allah. Kata, jom ajak pergi solat je. Lebih marah dia. Maknanya, saya rasa begitulah. Kemudian lagi satu yang cabaran ialah dia masalah saya rasa kejahilan lah kita. Jahil ni perkataan jahil ni dahsyat sangat. Tetapi itulah yang sebenarnya, sebab jahil opposite dia ilmu. Jadi kita kena cari ilmu untuk kita memahami dan kita mengamalkan dan kita maknanya boleh beramal dengan sepatutnya dan amalan kita diterima. Kalau tak ada ilmu, kita akan jadi jahil. Tapi jahil ni tak bagus lah kan. Adik saya, masa tu adik saya duduk dengan saya masa tahun 80-an. Dia tengah belajar lagi. Saya support dia belajar di Kolej Tunku Brahman. Adik saya ni, dia tahu saya punya birthday saya lah. Dia pun pergi pasar malam. Dia nak pergi belikan sejadah untuk saya. Dia nak pergi hadiah saya. Tapi bila dia pergi beli, oleh kerana dia nak bukan Islam. Dia bukan Islam. Dia pergi pegang, dia nak tengok, dia kena marah dengan penjual. Penjual kata tak boleh pegang. You tak boleh pegang. You tak boleh pegang ni. Ni sejadah. You tak boleh pegang. Jadi dia pun, maknanya dia kata macam dia kena marah lah. Jadi balik bagi tahu kat saya. Dia kata, actually dia nak pergi beli hadiah untuk birthday tu. Sejadah je. Dia kata, tapi dia tak boleh beli. Dia kata. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang ini benda kecil lah. Tapi itu kalau kita panjangkan, itu menjadi cabaran dalam dakwah kita sebenarnya. Menyebabkan orang jauh ya. Menyebabkan orang salah faham dan juga melihat Islam tu terlalu sempit. Terlalu bukan rahmatan lil alamin ni. Macam mana dia menjadi rahmat pada semua alam kalau nampak macam susah kan. Saya rasa saya sebenarnya tak ingat apa cabaran masa belajar ada. Macam saya dah keluar daripada masa saya tengah belajar di Jordan tu, masa tu perang Teluk yang pertama. Semua orang kena balik. Bila saya nak balik, masa tu flight yang terakhir tu saya balik daripada Jeddah pergi situ. Flight tu saya terlambat. Flight daripada Jeddah tu lambat dan flight daripada Malaysia Aman ke Malaysia terlepas. Saya kena keluar sendiri. Jadi keluar sendiri, lepas tu kena bayar tiket mahal sebab dia insurans masa waktu perang. Dan saya boleh pergi, duit saya cukup nak pergi daripada Aman pergi Cyprus. Sampai Cyprus nak balik. Masa tu saya dengan 2 orang anak dengan isteri saya sangkut kat Cyprus, duit tak ada. Nak telefon Malaysia minta belikan tiket. Macam-macam maknanya memang itu suspense sebab lari pada perang masa tu kan. Lepas tu balik, habis tu baru pergi balik sambung belajar. Cabaran dari segi itu, saya rasa cabaran lain tu kita boleh sebenarnya mengatasi. Tak ada cabaran macam itulah. Sebagai seorang yang masuk Islam ni, maka tu bila saya mengajar Quran, saya masa kat Jordan, masa saya kat Aberdeen, masa buat PhD, saya buat kelas Quran dengan orang Arab pun saya mengajar dia. Tapi orang Melayu ni susah sikit sebab kalau dia tahu saya masuk Islam, dia ni, tapi dia orang tak nak belajar dengan saya lah. Sebab dia rasa macam baru kan. Dia ada set barrier kat situ. Baik saya tak cakap lah. Kebanyakan tempat saya tak cakap. Dah lama baru dia orang tahu. Kalau macam tu tak apa. Kalau macam tu tak apa sebab dia dah apa, tak apa. Dia tapi dah kepercayaan tu dia ada percayaan. Dia tak ada masalah. Tapi kalau pada awal dia akan jadi macam problem. Dia rasa dia pandai. Dia tak boleh terima. Tak boleh terima. So itulah mungkin selain pada cabaran, sebenarnya cabaran dakwah ni, kalau dia simple sebenarnya, kalau kita buat secara simple, jangan kita terlalu menyusahkan. Kita ambil, tapi semua orang kena ada conscious lah.
ada conscious, mana ada kesedaran tu, kat mana kita boleh contribute, kat mana dakwah yang paling minimum ialah kita sendiri mengamalkan Islam dan mempunyai kefahaman yang betul, dan bila kita berinteraksi dengan orang bukan Islam, kita berinteraksi dengan akhlak yang sepatutnya. Jangan kita berinteraksi dengan akhlak yang bukan akhlak Islam. Jadi itu saya rasa minimum kat mana pun, dengan jiran kita macam mana, dengan kolik kita yang bekerja macam mana, macam Ikrim kita tak ada masalah, tapi kalau di tempat lain macam mana kita berinteraksi dengan mereka. Ada kawan yang saya jumpa seorang kawan, dia ni bukanlah kawan, saya kebetulan jumpa dia masa tu di kelab golf. Saya tak main golf, tapi kebetulan di situ saya duduk dengan dia, dia Cina lah. Saya tanya dia, dari mana? Dia kata daripada Ipoh. Saya sekolah kat Ipoh tu. Dia kata dia sekolah Anderson ke macam tu lah, di Ipoh. Sekolah famous tu. Lepas tu dia tanya saya, dia kata kenapa sekarang, dia kata anak dia kata sekarang, dulu dia kata I play hockey, dia kata I play game lah. Kita main game, dia kata dengan budak-budak Melayu, dia kata masa tu kita minum air botol mineral ni, kita share je, kita minum, dia kata. Dia kata dia tak ada isu kita masa tu. Tapi hari ni dia kata anak saya tak boleh, dia kata dia tak boleh buat macam tu. So kenapa macam tu? Saya kata susah juga nak jawab. Jadi di mana maknanya silap kita? Adakah terlalu kita, maknanya bila saya belajar, lepas saya belajar kat Jordan tu, saya nampak benda tu lagi mudah. Dengan ada ilmu, benda tu jadi mudah. Dia tak rigid macam tu. Sebenarnya boleh, yang ni pun kita boleh buat, macam ni pun kita boleh buat. Kalau kita ada ilmu tu. Kalau tak ada, kita tahu yang itu je, yang lain tak boleh buat, yang lain salah. Itu jadi saya rasa masalah. Perlu kita ada ilmu supaya kita boleh beramal seorang Muslim yang baik. Dan itulah saya rasa dakwah yang paling efektif. Jangan cakap je tentang Islam, kita dengar orang tu takbir Allahu Akbar Islam, tapi semangat ni lepas azan tak pergi solat. Jadi yang tu, lepas tu kita tengok orang nak pakai kopiah, dia nak pakai jubah, tak apalah, bagus kan. Tapi bila pakai kopiah, pakai jubah, kita tengok dia rokok. Cakap pun marah-maki. Itu marah orang. Ataupun kita tengok dalam KL ni selalulah driving kan. Pakai kopiah, tapi tiba-tiba dia potong queue. Saya rasa itu macam mana kita nak bawa Islam dalam diri kita. Tidak menzahirkannya. Jadi orang yang nak pakai syiar Islam pada diri dia, nama dah satu dah. Nama kita tak boleh lari lah. Tapi orang tak tahu nama lagi mungkin. Tapi kalau kita nak pakai, macam nak pakai jubah ke, nak pakai, itu tanggungjawab kita untuk lagi tinggi. Lagi tinggi. Lepas tu kita nak tampak kat kereta kita I love Muhammad. Lepas tu tengok dia potong queue, lampu merah belah. Potong. Tapi I love Muhammad kat belakang kereta. Macam mana kita nak menunjukkan pada, jadi baik berceramuk lah, maknanya tak selari kita punya tak selari. Kita tak selari dengan apa yang kita tunjukkan, kita zahirkan. Masya Allah. Dalam seluruh Tuan Engineer sepanjang berbicara kita ni, terselit tu mesej yang sentap, tajam, menikam tu sebenarnya Engineer, untuk kita buat dakwah. Awal tadi pun Engineer cerita kat sekolah, macam mana ditanya kawan-kawan, tak pernah pun ada seorang yang mungkin mengajak aku tentang Islam. Ini sebenarnya soalan untuk kita juga ni sebenarnya. Kita ada ramai jiran, kawan, sekerja dan sebagainya. Pernahkah kita tunjukkan Islam yang indah tu pada mereka? Dan kita nak berehat kejap je. Kejap kita nak ada penutup perkongsian. Kita sampai ke penghujung inspirasiku ni Engineer. Mungkin adalah pesanan dan nasihat, dan juga apa yang membawa Engineer untuk terus what drive you untuk jadi terus excellent, cemerlang dalam bidang kejuruteraan dan juga bidang dakwah. Supaya dunia dan akhirat tu seimbang dan cemerlang. Kejap lagi insya-Allah untuk penutup kita segmen inspirasiku di mana pagi Iklim FM pilihan utama anda. Wah Pak Kasim, lepas bersara ni nampak gembira je. Mestilah, tak ada apa nak risau. Betul ke? Ya, Pakcik dapat banyak keistimewaan. Ini pun baru dapat diskaun pesara untuk produk kesihatan.
Untung betul. Memang untung. Untuk pesara 60 tahun dan ke atas, nikmatilah diskaun 25% untuk produk Everton The Guardian dan Aeon Wellness. Dibawakan oleh Big Link. Tertakluk terma dan syarat. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Mau dengar IKIM FM? Di Lahad Datu 107.3 FM. Dengar ya bah? Kembali bersama di IKIM FM Pilihan Utama Anda. Waktu kita pun dah sampai penghujung untuk inspirasiku, tapi kita nak korek sikit je lagi ya Pian ya. Kan sebab kita nampak yang engineer seorang menjaya daripada darjah 1 lagi dah boleh baca Quran lah kiranya kan. Lepas tu belajar pendidikan Islam. Ya, lepas tu di sekolah menengah juga menjadi pelajar yang terbaik di universiti juga daripada tahun pertama sampailah tahun akhir pun dapat anugerah dan juga lepas tu dah bekerja dapat anugerah pula. Cemerlang sokmo lah. Ya, cemerlang lah. Apa prinsip diri engineer? Dengan kecemerlangan tu itulah ada tanggungjawab. Maknanya bukannya saya kata bukanlah kecemasan atau kejayaan. Sesuatu yang datang Allah SWT beri bagi kita tu ada tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Jadi saya berpegang pada khairun nas anfa'uhum linnas. Kita nak macam mana jadi sebagai rahmatan lil alamin, yang mesej yang kita hayati ni macam mana kita nak memberi khidmat ataupun manusia bermanfaat daripada khidmat ataupun apa yang kita buat tu memanfaatkan manusia. Saya rasa itu penting dan juga saya cuba mengimbangkan antara apa yang saya buat dari segi mungkin career saya, kehidupan saya. Saya nak imbangkan juga dengan amal Islami saya. Jadi sekarang ni saya terlibat macam dalam jawatan kuasa kejuruteraan. Saya juga terlibat dalam penasihatan syariah. Saya juga terlibat dalam apa-apa yang saya rasa boleh memberikan ruang untuk kita untuk berkhidmat. Itu yang mungkin tempat kita. Masa saya masuk IKIM pun sebagai ahli lembaga pengarah begitu. Saya kata saya entah macam mana dah masuk di sini. Saya cubalah itu kadang-kadang macam di mana tempat kangau kita bagi kita sebenarnya beri nak menunaikan amanah kita. Tapi kadang-kadang ada satu setengah tempat dia tak sukalah, dia dia nak tunjuk pandai, dia ni cakap banyak, dia nak menyusahkan orang kan. Jadi kalau macam tu memang saya tak duduk lama. Tapi kalau dia rasa itulah maknanya kita tak ada niat lain untuk kita menjalankan amanah kita di tempat itu. Maka dengan prinsip tu saya tahu saya banyak kelemahan. Kalau tanya Abdullah anak saya tu memang dia akan bagi tahu banyak kelemahan saya. Tapi saya cubalah mana yang saya boleh menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang Muslim dan memberikan sebaiknya, dan supaya apa yang saya buat tu saya dapat pahala saya dan juga nak jumpa Allah SWT nanti. Tapi bila engineer kata apa yang diterima ni adalah amanah dan juga sebagai apa yang perlu kita bagi balik pada orang lain. Bukannya kata satu yang kita bangga-banggakan tanpa menyenderai bahawa itulah sebenarnya amanah yang besar. Ada amanah di sebaliknya, bukannya bangga, tapi bila diberi Allah SWT beri, kita ada tanggungjawab sebenarnya. Apa lagi besar kejayaan kita gunakan, lagi besar lah. Macam mana kita gunakan kejayaan kita tu. Ni untuk kita juga lah belajar bersama. Terima kasih banyak-banyak pada yang berbahagia engineer Dr. Haji Muhammad Fuad Yuh Abdullah, ahli lembaga pengarah IKIM, untuk perkongsian inspirasiku pagi ini atas nasihat yang sangat berguna dan inspirasi yang sangat bermanfaat untuk kami. Mungkin ada nasihat pada sahabat-sahabat pendengar kita yang sedang mendengar untuk kami juga ni engineer. Kami juga buatlah yang terbaik, sebab kita kata innallaha yuhibbu ahadakum ila amila amalan ayutkina fi. Maknanya buatlah kerja yang terbaik, laksanakan amanah tu supaya kita bertanggungjawab terhadap apa tanggungjawab
kerja yang kita buat tu, kita dah ambil kerja tu, kita sign, agree nak buat, maka laksanakanlah apa aufu bil uhud, ni penuhilah janji-janji kita dan buatlah yang sebaik. Kalau dah buat sebaik, masa tu tawakallah, kita habislah cerita kita kan. Maknanya saya kata semua kalau kita buat macam tu, insya-Allah umat sendiri, keluarga kita sendiri, keluarga kita, umat kita sendiri akan manfaat dan akan meningkat, insya-Allah. Subhanallah, insya-Allah kita jadikan azam tu. Rasanya kena panggil lagi engineer untuk kongsikan, mungkin fokus pada isu dakwah juga, sebab engineer pun sering dipanggil untuk seminar, convention dan program-program forum berkaitan dengan dakwah. Insya-Allah kita cuba cari masa tu dan semoga dapat dimanfaatkan bersama, dan kita doakan juga moga Allah Taala kurniakan kesihatan, kesejahteraan, kekuatan juga untuk engineer terus berdakwah dan jadi inspirasi untuk yang lain engineer. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian inspirasiku sama-sama, dan kita nak berehat seketika.